Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Hafifi dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 3 akan menyambung pembentangan kami dalam subtopik elemen asas dalam penyelidikan pendidikan. Baiklah, untuk objektif kajian ini merupakan satu tujuan ataupun matlamat untuk melaksanakan kajian tersebut. Selalunya objektif kajian dinyatakan secara tepat dan ringkas tetapi cukup jelas. Objektif kajian ini juga merupakan suatu kesinambungan kepada masalah kajian dalam penyataan masalah kajian. Seringkasnya, kita faham objektif kajian ini merupakan satu tujuan ataupun penanda aras untuk kita mencapai objektif ataupun mencapai matlamat kita dalam sesuatu kajian tersebut. Kita tahu objektif kajian ni boleh terbagi pada dua, iaitu objektif umum dan khusus. Objektif umum ni selalunya lebih menyeluruh, iaitu secara umum, secara meluas. Manakala objektif khusus pula adalah objektif yang secara terperinci ataupun lebih tegas untuk menyatakan sesuatu matlamat secara lebih spesifik. Objektif kajian ini selalunya diikuti oleh soalan-soalan kajian yang menjelaskan objektif kajian secara lebih spesifik. Objektif kajian ini merupakan sangat mudah untuk dipahami. Antara ciri-ciri objektif kajian yang pertama iaitu menggariskan skop kajian. Kita tahu bahawa objektif kajian ini merupakan satu gambaran kepada kajian yang akan kita laksanakan. Maka ia akan menyenaraikan ataupun langkah demi langkah apa yang ingin kita kaji dalam sesuatu kajian tersebut. Yang kedua, memberi gambaran cara-cara untuk melaksanakan kajian. Objektif kajian ini secara langsung memberi gambaran kasar kepada kita, kepada seorang pengkaji apa yang ingin dilaksanakan dalam kajian tersebut. Yang ketiga, membayangkan sifat hasil yang akan diperolehi. Apabila ada objektif kajian ini, maka kita dapat membayangkan pandangan hadapanlah. Kiranya sebegitu, hasil yang akan kita perolehi dapat kita bayangkan pada permulaan, pada awal kajian kita. Dan yang terakhir iaitu memperkenalkan siapa yang akan menjadi subjek kajian. Kerana dalam objektif kajian kita telah menyenaraikan instrumen, kita telah tahu apa yang ingin kita buat dalam kajian, maka kita sudah mempunyai gambaran yang cukup luas tentang kajian tersebut. Seperti yang anda dapat lihat dalam skrin yang telah dipaparkan, objektif kajian ini boleh terbahagi kepada berbeza untuk jenis kuantitatif, kajian kuantitatif dan juga kualitatif. Kita tahu kuantitatif ni adalah kajian yang bersifat kuantiti, iaitu berlandaskan kuantiti, iaitu nombor, digit. Kalau kualitatif pula menyebabkan kualiti lah. Kualiti iaitu selalunya kajian yang memberi pendapat dan sebagainya. Untuk kuantitatif, objektif kajian ialah pastikan setiap ayat tu mempunyai nilai perbezaan, hubungan, sumbangan ataupun kesan interaksi antara pemboleh ubah yang dikaji. Sebagai contoh, objektif iaitu mengenal pasti hubungan motivasi dengan pencapaian pelajar. Yang kedua, mengenal pasti perbezaan motivasi dalam kalangan pelajar lelaki dan perempuan. Kita lihat dalam objektif kuantitatif ini ada perbezaan. Sebagai contoh tu lelaki dan perempuan. Perlu tahu perbezaan lelaki dan perempuan. Apa yang ingin dikaji itu perlu ada perbezaan antara dua kategori tersebut. Seterusnya iaitu kualitatif. Kualitatif ni ialah ayat objektif menggambarkan penerokaan ke arah yang memahami, iaitu secara kualiti lah, berkualiti, lebih berkualiti. Contohnya, mengenal pasti cara belajar pelajar yang cemerlang. Yang kedua pula mengenal pasti pola makan mereka yang obes, iaitu untuk memahami, objektif pertama untuk memahami bagaimana cara belajar cemerlang. Yang ada 3 tu kan, VAK, visual, auditory, kinestetik dan sebagainya. Saya teruskan kepada persoalan kajian. Apakah itu persoalan kajian? Persoalan kajian merupakan asas kepada kajian. Mengapa dikatakan sebagai asas? Kerana dalam bahagian ini, pengkaji akan membina pelbagai soalan yang relevan dengan masalah kajian yang ditemui. Dan soalan-soalan ini akan dijadikan sebagai fokus kepada penyelidikan yang ingin dijalankan. Berdasarkan soalan yang telah dibina, maka pengkaji akan dapat untuk mengetahui situasi ataupun isu dengan lebih lanjut
atau dapat mengetahui situasi yang ingin diubah ataupun perlu ditangani. Terdapat 4 ciri dalam persoalan kajian. Yang pertama ialah boleh dilaksanakan dan munasabah. Maknanya, kajian itu perlulah boleh dikaji dan tidak mengambil terlalu banyak masa, tenaga, dan perbelanjaan. Ciri yang kedua ialah jelas. Sesuatu kajian itu haruslah jelas dan kebanyakan orang akan bersetuju dengan makna ataupun kata kunci yang terdapat pada soalan. Ciri yang ketiga ialah signifikan. Signifikan ini membawa maksud, bernilai ataupun memberi makna kepada orang lain. Sesuatu kajian yang dikaji ataupun diselidik haruslah dapat memberi manfaat ataupun menambah ilmu pengetahuan sedia ada. Dan ciri yang keempat ialah beretika. Dalam sesuatu kajian haruslah mengikuti peraturan ataupun etika dalam kajian, iaitu sesuatu kajian itu haruslah bebas daripada sebarang kecederaan fizikal dan psikologikal, tidak kira kepada alam semula jadi ataupun kepada manusia. Paparan ini menunjukkan 2 contoh persoalan kajian. Berdasarkan paparan ini dapat dilihat bahawa objektif kajian dan persoalan kajian itu amat berkait rapat. Kerana untuk mencapai objektif kajian, persoalan kajian perlu dibina. Kerana persoalan kajian ini akan membantu untuk membuat hipotesis kajian dan akan memberi gambaran awal kajian yang ingin dilaksanakan sekaligus dapat untuk mencapai objektif kajian. Contohnya, objektif kajian yang pertama mengenal pasti hubungan motivasi dengan pencapaian pelajar. Dan persoalan kajiannya pula, adakah terdapat hubungan antara motivasi dengan pencapaian pelajar? Dan begitu juga objektif yang kedua, yaitu mengenal pasti cara belajar pelajar cemerlang. Dan persoalan kajiannya pula, bagaimanakah cara belajar pelajar cemerlang? Dan begitulah juga dengan objektif dan persoalan kajian yang lain. Disimpulkan bahawa objektif kajian dan persoalan kajian adalah saling berkait rapat dan saling melengkapi dalam kajian. Sekarang kita beralih pula ke dalam hipotesis kajian. Menurut Frenkel pada tahun 1993, hipotesis merupakan suatu ramalan terhadap kemungkinan dapatan di dalam sesuatu penyelidikan itu. Selain itu, hipotesis juga boleh ditafsirkan sebagai satu kesimpulan awal yang dibuat oleh seseorang pengkaji dengan menghubungkan 2 atau lebih pemboleh ubah yang wujud dalam sesuatu kajian. Oleh hal yang demikian, dengan adanya ramalan atau kesimpulan awal ini dapat menentukan hasil awal kajian yang hendak dilaksanakan sama ada betul atau tidak. Seterusnya kita lihat pula pada peranan hipotesis. Hipotesis digunakan untuk menjelaskan sesuatu fakta atau perhubungan antara yang hendak dikaji, yaitu berdasarkan tajuk kajian yang dijalankan. Hipotesis juga adalah sebagai panduan dalam mencari data yang perlu menjawab jangkaan awal tadi. Hal ini bermaksud hipotesis dijadikan panduan semasa pencarian dan penyediaan data atau maklumat yang akan digunakan dalam membuktikan kebenaran hipotesis yang telah dibuat. Berikut merupakan ciri-ciri hipotesis. Terdapat 4 ciri hipotesis yang telah kami nyatakan seperti yang tertera di dalam slide. Ciri yang pertama ialah hipotesis mestilah boleh dinyatakan dengan mudah, jelas dan tepat. Pengertian dan konsep sesuatu hipotesis hendaklah terang serta logik dan dinyatakan dalam bahasa yang mudah. Hal ini membolehkan perolehan data dalam sesuatu kajian itu lebih mudah dan tidak mengambil masa yang lama. Manakala ciri yang kedua ialah hipotesis mestilah bersifat khusus dan bukan umum, yaitu wujud unsur pemboleh ubah yang ingin diuji berdasarkan kepada tajuk kajian. Selain itu, hipotesis juga hendaklah boleh diuji supaya boleh disahkan atau ditolak kebenarannya.
Ciri yang terakhir bagi hipotesis ialah tidak boleh mengandungi sebarang pertimbangan nilai, moral dan etika. Pertimbangan nilai, moral dan etika ini merujuk kepada saranan yang menyatakan suatu perkara itu baik atau buruk. Hal ini bagi mengelakkan perkara tersebut mempengaruhi hipotesis yang dibuat. Yang seterusnya adalah jenis-jenis hipotesis. Terdapat dua jenis hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol ni dia hipotesis statistik di mana tidak terdapat perbezaan yang signifikasi antara kumpulan pemboleh ubah. Manakala hipotesis alternatif ni dia hipotesis statistik yang terdapat perbezaan yang signifikasi antara set pemboleh ubah. Seterusnya adalah contoh hipotesis. Contohnya kita mahu menguji diet rendah karbohidrat lebih efektif ataupun tidak berbanding dengan diet rendah lemak. Okey, contoh hipotesis bagi hipotesis nol adalah contohnya purata penurunan berat badan pada peserta yang melakukan diet rendah karbohidrat ni sama dengan purata penurunan berat badan yang melakukan diet rendah lemak. Ini menunjukkan kedua-dua cara diet ini adalah sama-sama efektif. Ini dinamakan hipotesis nol kerana kedua-duanya tidak menunjukkan perbezaan. Manakala hipotesis alternatif ni pula adalah hipotesis yang menentang hipotesis nol tersebut. Okay, contoh hipotesis alternatif ni adalah purata penurunan berat badan pada peserta yang melakukan diet rendah karbohidrat ni lebih besar daripada purata penurunan berat badan pada peserta yang melakukan diet rendah lemak. Ini menunjukkan perbezaan antara kedua-dua cara kaedah tersebut. Jadi artinya ini menunjukkan diet rendah karbohidrat lebih efisien, lebih berkesan berbanding cara diet rendah lemak. Okay, selepas membuat hipotesis kan jangkaan awal. Jadi selepas buat hipotesis tersebut, barulah pengujian statistik dilakukan untuk melihat hipotesis mana yang diterima dan hipotesis mana yang ditolak. Sekian, terima kasih. Itu saja pembentangan daripada kumpulan kami.